السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نستعينه ونستغفره ونؤمن به ونتوكل عليه ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له ومن يضلله فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين وبارك وسلم. أما بعد. بسم الله الرحمن الرحيم. والعصر إن الإنسان لفي خسر إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات وتواصوا بالحق وتواصوا بالصبر. صدق الله العظيم. وقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala kerana masih lagi diberi kesempatan untuk mengharungi kehidupan di dunia yang sementara ni, untuk kita memperbanyakkan bekal kita untuk dibawa ke akhirat insya-Allah. Dan insya-Allah kita malam ni sambung pengajian kita. Pagi tadi saya ada kuliah duha, jadi kita tukarlah malam insya-Allah. Jadi sebelum kita mulakan, sama-sama kita buka dengan bacaan kita Al-Fatihah. Alhamdulillah, kita dah pun sampai siri yang ke-6 kan. Jadi dalam 5 siri yang sebelum ni, apa yang terkandung dalam kitab yang saya tunjukkan itu rasanya semua sudah, cuma ada satu tajuk lagi je saya tak jelaskan, tentang Tauhid 3 serangkai tu. Malas nak sebut, malas nak bincang nanti kot. Jadi perkara-perkara yang penting, apa yang dibahaskan dalam kitab tu, dalam 5 siri kuliah tu telah saya bahaskan lah. Saya tak ada nak baca sampai habis. Jadi kebanyakannya orang awam kan. Jadi insya-Allah malam ni saya akan cerita sikit tentang madkhal ila mazhab Asy'ariyah. Kalau boleh satu pertemuan cukup insya-Allah kot. Nanti mungkin besok ke kita buka, kita belajar akidah lah. Kitab Kifayatul Awam. Kifayatul Awam ni mudahlah, kitab dia mudah didapati di mana-mana kedai, tapi masalahnya apa ni, sekarang ni kan zaman tengah musim tak boleh keluar rumah. Rasanya boleh download dalam internet, ada kot Kifayatul Awam. Itu nama pun Kifayatul Awam. InsyaAllah mungkin besok kot kita start. Saya cuba habiskan satu malam je cerita pasal Asy'ariyah. Ringkas lah, kitab dia tebal ni, berapa ratus muka surat ni, dekat 400 muka surat, 380 lebih. Cuma di sini cerita tentang mazhab Asy'ariyah lah, ulama-ulama dia, kitab-kitab dia, kemudian perkembangan mazhab dia lah. Tentang penubuhan atau pengasasan mazhab Asy'ariyah itu sudah pun saya cerita dalam siri-siri yang sebelum ni tentang Imam Abul Hasan Asy'ari. Cuma hari ni, malam ni nak cerita tentang perkembangan mazhab dia. Imam mula-mula saya cerita ulama' dulu lah. Cerita tentang ulama' Asy'ariyah. Jadi Imam Abul Hasan Asy'ari ni, dia mempunyai beberapa orang murid yang secara langsung lah. Iaitu antaranya yang masyhur Ibnu Mujahid, Imam Ibnu Mujahid. Kemudian Imam Abul Hasan Al-Bahili, kemudian Abul Hasan At-Tabari. So itu ada 3 orang daripada murid-murid Imam Abul Hasan Asy'ari yang masyhur lah. Kemudian daripada generasi yang seterusnya ataupun lapisan yang seterusnya, ulama-ulama yang mengambil ilmu daripada anak murid Imam Asy'ari tersebut, iaitu yang masyhurnya saya tak sebut banyak lah, saya sebut 2-3 orang je.
Seterusnya ialah yang masyhurnya Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Qadi Abu Bakar Al-Baqilani. Kemudian Ibnu Furak, Ustaz Ibnu Furak, meninggal pada tahun lebih kurang dalam 400 lebih, 403, 404 Hijriah. Begitu juga seorang lagi Abu Ishaq As-Firayini. Abu Ishaq As-Firayini. Jadi ada 3 orang di sini lah. Yang generasi yang setelahnya, yang pertama tadi saya dah sebut 3 orang, ini ada yang seterusnya 3 orang lagi. Kemudian seterusnya lagi generasi yang seterusnya di sini yang disebutkan di sini ialah dalam masa yang sama ada ulama-ulama yang lain juga, tapi saya tak sebut semua lah. Ada tu dalam kitab Tabaqat Asy'ariyah ada. Kemudian seterusnya Imam Abu Mansur Abdul Qahir Al-Baghdadi. Imam Abu Mansur Abdul Qahir bin Tahir Al-Baghdadi Asy-Syafi'i. Kemudian Qadi Abu Ja'far Muhammad bin Ahmad As-Samnani. Kemudian juga Al-Iskafi. Kemudian seterusnya Abdul Malik bin Abdullah bin Yusuf Al-Juwaini. Ini Imam Haramain lah. Kemudian dalam masa yang sama juga, semasa zaman Imam Haramain itu ada Abu Ishaq Asy-Syirazi. Abu Ishaq Asy-Syirazi, Imam Haramain 478, Abu Ishaq Asy-Syirazi 476. Kemudian daripada Imam Haramain itu lahirlah Imam Ghazali, anak murid dia Imam Ghazali. Kemudian dalam masa yang sama ulama-ulama yang lain di sini banyak nak disebutkan di sini. Kemudian masuk kepada zaman Imam Syarastani, tahun 500 lebih. Imam Ghazali 450 lahir, meninggal 504 Hijriah, 505 Hijriah. Kemudian zaman tu juga munculnya Ibnu Tumat, selepas itulah Ibnu Tumat, kemudian Imam Syarastani. Kemudian bapa kepada Imam Fakhruddin Ar-Razi, kemudian sambung kepada anak dia Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian Imam Al-Amidi, Imam Fakhruddin Ar-Razi 606 Hijriah. Kemudian Imam Al-Amidi, kemudian sampai kepada Imam Abduddin Iji, kemudian sampai kepada Imam Taftazani. Taftazani 790 58 tak silap, atau 700 lebih. Kemudian masuklah zaman Imam Sanusi. Zaman Imam Sanusi, kemudian terus kepada zaman Imam Ibrahim Laqani dan seterusnya lah, sampai ke zaman mutaakhirin, Imam Bajuri, Imam Dusuki, Imam Syarqawi dan sebagainya. Jadi itu beberapa ulama Asy'ariyah lah. Beberapa ulama Asy'ariyah yang terkenal lah. Dia orang ni bukan ulama-ulama biasa, ulama-ulama yang standard dunia punya. Standard dunia, memang terkenal lah. Mana keilmuan dia tu memang hebat. Ketika zaman tu boleh dikatakan ulama-ulama yang terhebat di dunia ketika masa dia orang lah. Sebab ilmu kalam ni bukan satu perkara yang mudah. Bukan satu perkara yang mudah untuk difahami. Kalau sekadar ilmu akidah itu mudah. Ilmu akidah dia mudah saja. Kalau kita belajar sifat 20 pun mudah saja. Akidah 20 tu mudah, dah diringkaskan. Cuma yang susahnya itu apabila nak berhadapan dengan firqah-firqah batilah ni. Macam mana nak mematahkan hujah-hujah dari sudut naklinya dan dari sudut aklinya itu. Jadi itu yang menjadi satu beban lah bagi ulama-ulama Asy'ariyah. Macam mana mereka nak menghadapi firqah-firqah batilah ini, terutamanya dari segi hujah akli lah. Sebab yang ingin dilawan ini bukan sebarang-sebarang orang, iaitu orang-orang yang daripada falsafah, daripada fahaman-fahaman yang menggunakan
falsafah Yunani, Greek, kemudian diteruskan. Kemudian apa lagi kalau kelompok-kelompok seperti Mu'tazilah, siapa pernah baca kitab Mu'tazilah dia tahu lah. Bukan mudah. Saya ada kitab Mu'tazilah Usulul Khamsah, baca, Masya Allah. Tak faham. Jadi memang susah. Sebenarnya ilmu kalam ni ilmu yang sangat susah. Jadi kalau saya rasa nak bandingkan diri saya dengan ulama-ulama Asy'ariyah ni macam tak hidung dia orang je lah. Tak sampai pun. Jadi sebab memang susah. Apalagi kalau kitab-kitab yang dalamnya menentang hujah-hujah falsafah, hujah-hujah Mu'tazilah dan sebagainya, itu lebih susah lagi untuk difahami. Jadi ulama-ulama yang saya sebutkan tadi itu bukan calang-calang orang. Bukan calang-calang orang. Bahkan Ibn Taymiyah pun ambil ilmu daripada Asy'ariyah juga. Mengkaji kitab ulama-ulama Asy'ariyah. Cuma dia ni licik sikit lah. Dia mengkaji Asy'ariyah, kemudian dia mengkaji kitab-kitab firqah-firqah yang lawan dengan Asy'ariyah lah. Bila Asy'ariyah rad firqah-firqah batilah seperti Mu'tazilah, falsafah dan sebagainya, maka ulama-ulama Mu'tazilah pun dia lawan balik, dia rad balik. Jadi disitulah Ibn Taymiyah dia ambil kesempatan, dia ambil poin-poin ulama-ulama yang menentang Asy'ariyah, jadi dia gunakan sebagai hujah untuk menolak Asy'ariyah. Ibn Taymiyah ni memang orang hebat lah. Tapi itulah dia nak memperjuangkan akidah dia, maka dia sanggup dia ambil poin-poin daripada Syiah, dia ambil poin daripada Mu'tazilah, dia ambil poin daripada falsafah pun dia ambil. Contohnya yang paling banyak dia ambil itu antaranya Ibn Rushdi. Ibn Rushdi ni falsafah Islam. Falsafah dia pernah mengarang sebuah kitab Tahafut. Iaitu Imam Ghazali ada mengarang sebuah kitab Tahafut Falasifah. Maka dia mengarang Tahafut At-Tahafut. Maksudnya bila Imam Ghazali menentang falsafah, dia namakan kitab dia Tahafut Al-Falasifah, falsafah, maka dia mengarang kitab untuk rad Imam Ghazali balik. Jadi dalam tu poin-poin tu diambil oleh Ibn Taymiyah antaranya lah untuk menolak Asy'ariyah, menentang Asy'ariyah. Setengah para pengkaji membahagikan mazhab Asy'ariyah ni kepada 3 fasa. Ada yang mengatakan yang pertama fasa taklidiyah atau fasa perkembangan lah. Maksudnya ikut apa yang telah dibuat. Taklid maksudnya ini bukan taklid yang saya sebut taklid atau dalil tu. Maksud taklidiyah di sini masih mengikut metodologi Imam Abul Hasan Asy'ari. Jadi antara kitab-kitab yang masyhur dalam fasa yang pertama ni kitab Imam Abul Hasan Asy'ari sendirilah. Cuma kitab Imam Abul Hasan Asy'ari ini, dia kata ulama dia punya karangan dia sampai 300 lebih yang sampai kepada kita hanya 5-6 buah saja. Saya pun ada lebih kurang dalam 5-6 buah kitab Imam Abul Hasan Asy'ari. Kitab Ibanah, kitab Luma, Maqalat Islamiyin, Risalah ila Ahli Thagri, kemudian Al-Haud Istihsan fil Haudi fil Ilmi Al-Kalam, dan tu je lah setakat ni yang saya ada. Tak banyak, ada 5 kitab je Imam Asy'ari. Kitab-kitab yang lain tu wallahu alam tak sampai ke, hilang ke, belum dicetak ke, masih dalam bentuk makhtutat ke, itu tak pasti. Banyak lagi manuskrip makhtutat yang belum dikaji, dicetak oleh ulama sekarang lah. Kemudian Imam Abul Hasan Bahili wallahu alam tak pernah jumpa kitab dia. Cuma kalau Imam Abu Bakar Baqilani tu ada beberapa kitab dia, antaranya At-Tamhid, kemudian dan Insaf. Ringkasnya lah nama kitab At-Tamhid, kemudian satu lagi kitab Al-Insaf. Saya ada satu je kitab dia, Al-Insaf. Kemudian Ibnu Furak, kitab Ibnu Furak tu ada Maqalat Asy'ari. Maqalat Asy'ari, kitab Ibnu Furak, itu satu je saya ada. Kemudian ada lagi kitab yang seterusnya, kitab Abu Mansur.
Abu Mansur Al-Baghdadi, kitab Al-Farqu Bainal Firaq. Itu kitab dia lebih kurang macam kitab Maqalat Islamiyin Imam Hasan Asy'ari. Cerita tentang pendapat-pendapat 72 kelompok tu lah, Qadariyah, Jabariyah, Mu'tazilah, Musyabbihah, Mujassimah dan sebagainya. Kemudian ada juga kitab Usuluddin Abu Mansur Al-Baghdadi. Kemudian apa lagi? Dan sampai kemuncaknya kepada Imam Haramain lah. Kemuncak fasa yang awal ni, kemuncaknya sampai kepada Imam Haramain. Imam Haramain ni meninggal 478 Hijriah, guru kepada Imam Al-Ghazali. Tentang cerita tentang kitab Ibanah tu nanti kita cerita. Jadi apa ni, Imam Haramain dia boleh dikatakan rais di dalam fasa yang pertama ni lah. Maka dia mengarang beberapa kitab, antaranya kitab Al-Irsyad, panjang kitab dia. Kemudian kitab Syamil, kemudian Aqidah Nizamiyah. Selain ini saya sebut yang akidah saja. Ada juga ulama-ulama macam Imam Ghazali, Imam Haramain ni dia mengarang kitab-kitab usul fiqh. Abu Bakar Baqlani pun mengarang kitab usul fiqh pun ada. Jadi saya tak sebut tentang usul fiqh, sebut tentang kitab-kitab akidah saja. Kemudian setelah Imam Haramain, maka lahirlah Imam Al-Ghazali, anak murid dia lah. Imam Ghazali dalam akidah ni antaranya lah kitab yang masyhur Qawaid fil Aqaid, itu yang ringkas. Kemudian Risalah Qudusiyah, itu sikit ada hujah akal dalam tu. Kemudian yang agak susah sikit tu Al-Iqtisad fil I'tiqad. Itu 3 kitab yang masyhur lah Imam Ghazali, dan banyak lagi kitab-kitab mantik yang lain, Tahafut Falasifah dan sebagainya. Kemudian seterusnya Imam Syahrastani. Imam Syahrastani ini antara kitab yang masyhur Nihayatul Iqdam. Kemudian satu lagi kitab dia yang masyhur iaitu Al-Milal wan Nihal. Jadi Al-Milal wan Nihal ni memang kitab yang membahaskan seperti Maqalat Islamiyin dan juga kitab Al-Farqu Bainal Firaq, cerita tentang pendapat-pendapat segala firqah termasuk falsafah. Itu Al-Milal wan Nihal Imam Syahrastani. Kemudian seterusnya masuk kepada zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi. Bapa dia pun seorang mutakallimin Asy'ariyah juga. Dengan ada mengarang sebuah kitab, saya tak ada kitab tu, nama pun tak ingat lah. Kemudian Imam Fakhruddin Ar-Razi antara yang terbanyak kitab juga dia mengarang. Jadi bila masuk kepada zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi ni, dia buat satu pembaharuan. Dalam Asy'ariyah, iaitu dia terlalu banyak membahas tentang falsafah. Maksudnya dia banyak rot falsafah. Dia dalam kitab banyak, kitab dia terlalu banyak. Antara paling banyak saya ada kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, Mu'allimun Usuluddin, kemudian Arba'in fi Usuluddin, Khamsin fi Usuluddin, kemudian Nihayatul Uqul fi Dirayatul Usul, Matalibul Aliyah, Ta'sisut Taqdis. Lambat-lambat lah kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi ni. Ada yang jenis-jenis kitab kemudian saya beritahu. Imam Fakhruddin Ar-Razi. Kemudian dalam masa yang sama selepas tu, tak jauh daripada itu, Imam Amidi, Imam Saifuddin Al-Amidi. Imam Amidi ni antara kitab dia yang masyhur Ghayatul Maram, tak silap saya. Kitab akidah dia Ghayatul Maram, dan kitab yang agak besar sikit dia panggil Abkarul Afkar. Imam Amidi. Selain tu dia ada banyak kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi. Biasanya ulama-ulama akidah ni dia ada banyak mengarang kitab usul fiqh juga, tu pun saya tak nak sebut lah. Kemudian setelah itu begitu juga ada Imam Al-Baydawi. Imam Baydawi ada kitab Tawalik, kitab akidah dia. Kemudian setelah itu Imam Aduddin Iji, kitab Mawaqif, masyhurnya kitab Mawaqif. Kemudian akidah dia. Kemudian seterusnya anak murid dia Imam Taftazani. Kitab dia Maqasid dengan syarah Maqasid, matan dan syarah dia. Maka kata ulama, bila masuk zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi berakhir sampai Imam Taftazani, itu dipanggil Asy'ariyah falsafah, setengah panggil lah.
Maksudnya terlalu banyak membahas tentang falsafah. Memang saya sendiri pun tak sanggup nak baca kitab-kitab yang period yang kedua ni. Dari Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai Imam Taftazani, berakhir pada Imam Taftazani. Sebenarnya ada lagi iaitu Imam Jurjani, Syed Sharif Jurjani. Dia membuat mensyarahkan ataupun mensyarahkan kitab Mawaqif Imam E.G. dan juga dia ada buat komen tentang Taftazani. Jadi itu fasa yang kedua, daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai Imam Taftazani. Itu fasa maksudnya fasa yang menambah satu lagi perkara dalam Asy'ariyah, iaitu banyak membahas tentang falsafah. Maksudnya menentang falsafah lah, maksudnya membahaskan akidah-akidah falsafah, ahli-ahli falsafah, kemudian rad ahli falsafah. Jadi itu buku dia banyak jilid, semuanya 5-6 jilid, 7-8 jilid. Kemudian masuk zaman Imam Sanusi. Imam Sanusi ni tak silap saya 852 ke? Berapa Imam Sanusi? 852 berapa tak ingat lah Imam Sanusi. Jadi Imam Sanusi ni mengembalikan semula Asy'ariyah kepada yang asal. Dia claim lah, dia claim, bahkan dia dalam kitab Syarah Ummul Barahin dia pun dia kata jangan baca kitab Fakhruddin Ar-Razi, jangan baca kitab Baidawi, padahal dia baca. Ini sebenarnya kadang-kadang orang tak, saya pun mula-mula bila baca syarah Imam Sanusi itu terkejut juga kan bila dia kata jangan baca kitab Fakhruddin Ar-Razi, tapi dia baca juga. Bila saya baca semua kitab Imam Sanusi, dia nukilkan kaul Imam Fakhruddin Ar-Razi. Jadi sebenarnya dia melarang tu bukanlah dia tak bagi orang-orang awam baca. Sebab yang pertama kitab tu susah, yang kedua silap-silap boleh tak dapat nak beza. Sebenarnya yang period yang kedua ni, Imam Fakhruddin Ar-Razi sama dia orang ni, bila cerita tentang falsafah, seolah-olah kita, kalau kita baca lah, kalau yang boleh baca lah, kita rasa macam kita jadi ragu-ragu dia orang ni falsafah ke apa ni. Jadi sebenarnya dia orang ni menceritakan apa itu akidah falsafah. Dia cerita dulu. Jadi seolah-olah macam dia tu ahli falsafah. Nanti ada bab, ada tajuk, ada jilid yang dia akan rad kemudian. Mula-mula dia cerita dulu tentang akidah. Bahkan dia kuatkan dalil lagi. Itu sebab tu Wahabi ni tuduh Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Amidi, Imam E.G. Baidawi dan Taftazani semua ni ahli falsafah. Saya memang betul, saya baca pun saya terkejut. Dia orang karang kita tu menjelaskan akidah falsafah Mu'tazilah dan sebagainya, bahkan dia orang kuatkan lagi dalilnya. Sebenarnya kalau kita baca sampai habis, kita dapat tahu nanti ada bab dia, nanti ada kitab dia atau jilid dia akan rad balik apa yang telah dia ceritakan tadi. Dia nak bagi tahu Imam Fakhruddin Ar-Razi, Imam Amidi, Imam E.G. Baidawi atau Taftazani, dia orang nak bagi tahu akidah engkau ni sebenarnya kami pun boleh berhujjah, boleh menguatkan lagi akidah engkau ni. Dalil yang kau bagi untuk akidah engkau ni tak kuat. Aku boleh bantu menguatkan lagi akidah engkau dengan dalil-dalil macam ni. Maksudnya nak kata kalau aku jadi falsafah, aku ada dalil yang lebih kuat daripada dalil engkau. Tapi nanti last sekali baru dia akan rad semua dalil. Barulah dia orang akan rad. Jadi kalau orang baca sekat-sekat kitab yang period yang kedua ni, memang akan kata Asy'ariyah ni falsafah. Saya pun saya tak baca semualah, baca sikit. Jadi dapat tahu sikit-sikit lah. Tak mampu nak baca semua. Tak mampu. Siapa boleh claim dia boleh khatam kitab Imam Fakhruddin Ar-Razi, khatam kitab Imam Aduddin E.G., khatam Taftazani. Itu memang tabik. Khatam maksudnya khatam dan faham, bukan baca je. Memang susah, sangat-sangat susah. Orang yang sangat genius. Tak payahlah Imam Fakhruddin Ar-Razi baca kita Iqtisad Imam Ghazali pun tak lepas lagi. Susah. Sebenarnya memang susah. Sebab yang dihadapi itu kan bukan orang biasa. Imam Fakhruddin Ar-Razi ada mensyarahkan kitab Ibn Sina. Ibn Sina ni kan falsafah Islam lah. Tapi ada yang kata dia kafir, ada yang dia kata dia Islam. Wallahu a'lam. Zahirnya Islam lah, tapi batin tak tahu.
Jadi ada ahli falsafah yang Islam seperti Ibn Sina, Al-Farabi, Ibn Rushdi dan sebagainya. Jadi diorang ni bukan calang-calang orang genius, bukan senang nak berhadapan dengan hujah-hujah dia. Jadi sebab itulah ulama-ulama Asy'ariyah ni bangkit untuk menentang, untuk menunjukkan bahawa Asy'ariyah pun mampu untuk menolak hujah-hujah falsafah. Kemuncaknya itulah bermula daripada Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai zaman Imam Taftazani, lebih kurang dalam hampir 300 tahun lah. Kemudian masuk zaman Imam Sanusi, dia kembalikan semula Asy'ariyah kepada yang asal lah. Tapi walaupun nampak macam seolah-olah Imam Sanusi ni kononnya kembalikan semula Asy'ariyah kepada yang asal, ikut tariqah Imam Haramain. Tapi bila cuba bacalah, tengok kitab Akidah Kubra dia. Cuba baca Syarah Akidah Kubra Imam Sanusi, lebih kurang juga Fakhruddin Razi juga sebenarnya. Kalau baca Ilmul Barahin tu tak ada apa. Baca Syarah Ilmul Barahin pun tak ada apa lagi. Cuba baca Syarah Kubra dia, Syarah Wusta dia, cuba baca. Imam Sanusi pun sebenarnya lebih kurang juga. Tapi itulah, dia tak terlalu mendalam seperti Fakhruddin Razi dan sampailah ke Taftazani. Kemudian Imam Sanusi ni antara yang kita pegang sekarang ni lah. Boleh dikatakan Imam Sanusi punya kitab ini antara yang muktamad. Dia yang mula menyusun. Imam Sanusi ni yang cantiknya, dia menyusun Asy'ariyah tu, membahagi-bahagikan sifat kepada nafsiyah, salbiyah dia, kemudian ma'ani, maknawiyah kan. Kemudian dia buat dia ceritakan ta'aluk sifat. Itu mana susunan cantik itu Imam mula daripada Imam Sanusi. Dia masalah dia buat satu kesimpulan lah tentang Asy'ariyah. Kemudian diteruskan lagi yang masyhurnya seperti matan Jawharatul Tauhid Imam Ibrahim Laqani dalam 1000 lebih, sama 1034 tak silap saya, Imam Ibrahim Laqani. Matan Jawharatul Tauhid kan dalam bentuk bait, 144 bait ada. Kemudian dia syarahkan sendiri, namanya Umdatul Murid. Kemudian dia ringkaskan jadi Talkhis wa Tajrid fi Umdatul Murid. Kemudian yang terakhir dia buat ringkasan yang muktamad, iaitu Hidayatul Murid. Jadi saya baca dalam kitab pengkaji Madkhal Asy'ariyah ni, dia kata bahawa boleh dikatakan matan Jawharatul Tauhid bersama syarah dia lah yang paling besar tu, Umdatul Murid tu adalah kitab yang muktamad dalam Asy'ariyah. Maksud muktamad di sini maknanya dia lengkap perbahasannya daripada bab ilahiyah, nubuwah dengan sam'iyat, dan beberapa lagi tentang pembahasan mengenai ara'ut tabi'iyat, mukadimah dia lah, ataupun nazariyatul ma'rifat dia. Di situ seolah-olah hampir lengkap. Kalau kita tengok Imam Sanusi punya kitab memang muktamad, tetapi dia tak bahas secara mendalam tentang sam'iyat. Tentang sam'iyat Imam Sanusi tak bahas. Dalam Al-Barahin pun mana ada sam'iyat sangat kan. Jadi bukan bermaksud, bila saya pernah katalah, bila saya baca di kitab ni, saya pernah tanya beberapa ulama, dia kata maka yang masyhur yang dipelajari, maksudnya Asy'ariyah ni akhirnya tertumpu di beberapa tempat lah. Salah satu, kalau Asy'ariyah yang Syafi'iyahnya tertumpu di Universiti Azhar di Mesir sana. Kalau Asy'ariyah yang bahagian barat, dia tertumpu di Morocco sana, di Maghribi sana. Jadi Asy'ariyah ni pun ada dua juga, satu yang belah timur, satu yang belah barat. Maksud timur tu bukan timur sini maksudnya timur di dalam tengah-tengah tu. Jadi yang belah barat tu di Tunisia, Morocco dan sebagainya. Di situlah Imam Sanusi, Imam Dusuki dan sebagainya. Cuma Imam Dusuki lepas tu dia ke Azhar. Jadi ada dua lah, satu yang Asy'ariyah yang Syafi'iyah, satu Asy'ariyah yang Malikiyah. Jadi Imam Sanusi sini dia Maliki, Imam Ibrahim Laqani pun Maliki. Jadi memang Asy'ariyah ni dua-dua lah, Syafi'iyah dan Malikiyah. Jadi boleh kata saya baca dengan mengatakan bahawa yang muktamadnya, yang lengkapnya kitab Umdatul Murid lah, syarah kepada Jawharatul Tauhid. Matan orang yang sama, Imam Ibrahim Laqani, syarah pun Imam orang yang sama, dia sendiri, Imam Ibrahim Laqani. Kemudian ada lagi banyak kitab-kitab yang seperti Imam Dardir, Kharidah Bahiyah kan, matan ataupun nazam Kharidah Bahiyah Imam Dardir, itu pun Maliki juga, itu pun muktamad juga, cuma disyarah oleh ramai ulama lah.
Jadi antara yang masyhur itu mutaakhirin. Kalau kita belajar Asy'ariyah ni, belajar kitab-kitab Imam Sanusi, biasanya Matan Mulbarahin lah, kemudian syarah dia, Syarah Mulbarahin oleh Imam Sanusi sendiri, ataupun Hasyiah Imam Bajuri ala Sanusi, ataupun syarah Imam Hudhudi. Kemudian dibuat syarah Hudhudi itu dibuat hasyiah oleh Imam Syarqawi. Itu juga syarah Musannad Imam Sanusi sendiri dibuat hasyiah oleh Imam Dusuki. Begitu juga ada syarah Al-Ansari yang dibuat ditahzibkan oleh Syekh Said Fudah. Begitu juga kitab Jawharatul Tauhid, Matan Jawharah, selain daripada yang saya sebut tadi syarah dia oleh Musannad sendiri, 3 kitab tu Umdatul Murid, Talkhis wa Tajrid fi Umdatul Murid, dan Hidayatul Murid. Maka ada lagi syarah-syarah yang masyhur seperti Imam Baijuri juga, iaitu Tuhfatul Murid. Ni yang selalu dipakai kan, selalu dipakai, dipelajari di pondok madrasah, Tuhfatul Murid. Kemudian ada lagi syarah-syarah yang lain, syarah anak dia Ithaful Murid, anak dia Abdul Salam, Imam Abdul Salam, anak kepada Ibrahim Al-Laqani. Kemudian ada Imam Hasyiah, ada Hasyiah Amir yang masyhur lah, buat hasyiah pada Ithaful Murid. Kemudian banyak lagi lah, lagi nak sebut. Ada Hasyiah Syarwani, Hasyiah tak ingat lah. Kemudian Hasyiah Sawi pun ada lah, Jawharatul Tauhid. Kemudian banyak lagi lah. Jadi itu antara yang muktamad. Kemudian begitu juga kalau di Morocco, di bahagian barat, banyak belajar Kharidah Bahiyah juga. Di sini pun ada juga pondok-pondok di Thailand belajar Kharidah Bahiyah. Kharidah Bahiyah pun banyaklah syarah-syarah dia. Imam Syekh Said Fudah pun ada buat syarah tentang Kharidah Bahiyah. Kemudian seterusnya datanglah seperti kitab-kitab seperti Kifayatul Awam, Syekh Fudali. Kemudian Imam Bajuri buat syarah dan hasyiah dia, itu Tahqiqul Maqam. Kemudian ada lagi kitab Aqidatul Awam. Kemudian ada kitab yang terakhir itu Kubra Yakiniyat, iaitu Syekh Said Ramadan Al-Buti kan. Itu pun termasuk Asy'ariyah jugalah. Jadi itu antara beberapa kitab yang masyhur dalam Asy'ariyah. Kemudian ada beberapa kitab yang tariqah dia itu tariqah Ahlul Hadis. Tariqah Ahlul Hadis. Seperti kitab Imam Al-Baihaqi. Imam Al-Baihaqi ni dia Asy'ariyah, tapi dia muhaddisin. Jadi dia mendatangkan Asy'ariyah dalam bentuk asar, Jadi ada kitab dia Al-I'tiqad, itu Imam Baihaqi. Kemudian ada juga kitab dia Al-Asma'u was Sifat, Imam Baihaqi. Itu Asy'ariyah yang dalam bentuk Ahlul Hadis, yang dalam bentuk Ahlul Asar. Betul juga Abu Amru Ad-Dani. Kemudian siapa lagi? Imam Allahumma shalli ala Muhammad. Siapa tu? Ibnu Asakir. Imam Ibnu Asakir, dia ada buat kitab kan, Tabiinul Tabiinul Muftari. Apa tajuk dia dah pun tak ingat lah. Kitab Ibnu Asakir tu. Itu antara tariqah muhaddisin lah yang mengarang, yang merupakan mengikut mazhab Asy'ariyah. Itu juga Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, itu Asy'ariyah yang yang alil hadis. Ahlul hadis, muhaddisin, tetapi menyokong Asy'ariyah. Ibnu Battal, Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani, Qadhi Iyad dan sebagainya lah. Pernah dulu dalam masa perdebatan dengan Fakhr Razi tu di Kuala Kangsar tu, saya disebut kan, saya kata Imam Ibnu Hajar Asqalani, Imam Nawawi pun bukan Asy'ariyah pun. Maka semua kecoh. Sebab memang sebenarnya maksud saya tu bukan mutakallimin. Imam Nawawi bukan mutakallimin. Imam Ibnu Hajar Asqalani bukan mutakallimin, tapi ahlul hadis yang mengikut pendapat Asy'ariyah, yang menyokong pendapat ulama-ulama Asy'ariyah, tapi mereka tidak mendalami dalam ilmu kalam, tidak dipanggil mutakallimin Asy'ariyah. Yang saya sebut semua tu mutakallimin Asy'ariyah. Jadi ada ulama-ulama hadis seperti Imam Nawawi, Ibnu Hajar Asqalani dan ramai lagi, Imam Suyuti dan sebagainya, semuanya menyokong Asy'ariyah, tapi mereka tu ikut tariqah salaf, tapi dalam masa yang sama menyokong Asy'ariyah.
Jadi itu serba sedikitlah tentang Asy'ariyah. Jadi untuk mempelajari akidah ni, maka biasanya bermula dengan ilmu akidah dululah. Biasanya orang pakai yang paling mudah Aqidatul Awam, kemudian Risalah Imam Baijuri, kemudian masuk matan Ummul Barahin, kemudian adalah kitab-kitab yang seperti Jawahirul Kalamiyah, kemudian syarah-syarah kepada yang ringkas-ringkas lah, syarah Risalah Imam Baijuri, contoh Tijan Darari, kemudian naik kepada syarah Ummul Barahin, ataupun boleh juga ngaji matan Kharidah Bahiyah. Kemudian naik lagi boleh baca Kifayatul Awam. Kifayatul Awam ni walaupun Kifayatul Awam tapi dia agak susah sikit lah. Kemudian kalau ikutlah, kalau di madrasah saya ni adalah saya susun dia punya silibus dia. Untuk kita bagi yang terakhir tu, biasalah yang masyhur ni kita akan belajar Tuhfatul Murid misalnya, iaitu Syarah Jawharatul Tauhid karangan Imam Baijuri sebab Syafi'i, sesuai dengan mazhab Syafi'i lah. Jadi insya-Allah nanti kita akan baca Kifayatul Awam. Kemudian ada lagi kitab-kitab yang masih lagi ahli sunnah wal jamaah, seperti kitab matan Tahawiyah, mana akidah Tahawiyah yang dikarang oleh Imam Abu Ja'far At-Tahawi lah, meninggal pada tahun 302. Cuma dia lebih kepada, sebab dia bermazhab Hanafi. Imam Tahawi ni mazhab Hanafi, asalnya mazhab Syafi'i, lepas tu merajuk masuk mazhab Hanafi. Jadi dia mengarang akidah Tahawiyah tu masyhur. Jadi ada juga syarah-syarah akidah Tahawiyah yang masyhur. Yang paling tebal tu itulah yang Syekh Sa'id Fudah karang, Syarah Kubra ala akidah Tahawiyah 2 jilid tu. Itu pun bagus saja. Kemudian ada juga seperti akidah Nasafiyah. Ini pun Hanafi juga. Cuma Imam Taftazani dia ada buat syarah akidah Nasafiyah, itu antara yang terbaik ya. Syarah akidah Nasafiyah yang terbaik, itu dia yang dikarang oleh Imam Taftazani. Ada berpuluh-puluh ulama buat hasyiah terhadap syarah akidah Nasafiyah ni. Ada dikumpulkan dalam lebih kurang 5 jilid tu. Abdul Rahman As-Sayalkuti, kemudian Al-Khayyali dan ramai lagi lah yang membuat hasyiah terhadap syarah akidah Nasafiyah oleh Taftazani. Matan akidah Nasafiyah Imam Nasafi. Imam Nasafi ni Hanafi. Taftazani ni wallahu alam, ada yang kata dia Syafi'i, ada yang kata dia Hanafi, ada yang kata dia Asy'ari, ada yang kata dia Maturidi, wallahu alam. Jadi itu lebih kurang tentang mazhab-mazhab dan kitab Asy'ariyah, ulama-ulama, perkembangan-perkembangan ni lah. Jadi perkembangan yang pertama tu daripada Imam Abul Hasan Asy'ari sampai Imam Haramain. Kemudian masuk pada zaman Imam Fakhruddin Ar-Razi sampai Imam Taftazani. Kemudian masuk zaman Imam Sanusi sampailah sekarang. Jadi itu 3 fasa. Jadi kalau untuk mengkaji Asy'ariyah, mulakan dengan kitab akidah dulu. Lepas tu di situlah akan diselit-selit sikit ilmu kalam. Akidah dulu, lepas tu bawa ilmu kalam. Ilmu kalam ni sebenarnya tujuan dia nak lawan firqah batilah aja sebenarnya. Dan untuk berhujah dengan hujah akal. Kemudian yang paling penting tu untuk melawan hujah-hujah firqah batilah yang paling tinggi sekali, falsafah. Paling banyak yang kita tentang, biasanya kita akan dalam kitab Asy'ariyah biasanya yang akan ditentang tu Mu'tazilah. Sebab Mu'tazilah ni agak susah untuk ditentang. Hujah dia kuat, hujah akli dia. Dan lebih susah lagi falsafah lah. Falsafah lagi susah lagi nak itu yang tugas-tugas tu lah. Fakhruddin Razi, Imam Amidi, Imam Iji, Baidawi, Taftazani dan sebagainya. Kemudian jadi kita belajar akidah, kemudian masuk sikit ilmu kalam lah. Tapi kalau orang awam ni tak payahlah ilmu kalam ni. Orang awam ni cukup akidah. Kemudian nanti dalam kitab akidah tu cuma perlu dalil akli yang ijmali saja. Nanti ketika baca Kifayatul Awam nanti saya akan beritahu lah tentang dalil ijmali dan dalil tafsir tu. Kemudian kalau dah terbiasa lah, maksudnya dah baca semua kitab Imam Sanusi. Imam Sanusi ni ada lebih kurang 6 kitab yang masyhur. Akidah Kubra dengan syarah dia, Akidah Wusta dengan syarah dia, Akidah Sughra dengan syarah dia. Akidah Sughra ni matan Ummul Barahin.
Ada beberapa nama, Matan Sanusi, Matan ataupun Ummul Barahin ataupun Akidah Sughra. 3 nama. Pun dia ada syarah dia. Maknanya Akidah Kubra syarah dia, Akidah Wusta syarah dia, Akidah Sughra atau Matan Ummul Barahin dengan syarah dia. Kemudian dia ada kitab Sughra Imam Syekh Said Qudah ada membuat syarah dia. Kemudian Sughra atau dipanggil Akidah Hafidah. Ini untuk anak-anak sesuai. Sughra atau dipanggil Akidah Hafidah. Kemudian ada kitab Muqaddimat. Muqaddimah ni cerita tentang Nazariyatul Ma'rifat ataupun Theory of Knowledge, atau muqaddimah bagi nak belajar akidah atau ilmu kalam lah. Jadi 6 kitab Imam Sanusi ni baca dulu bagi khatam. Kemudian baca Jawharah dengan syarah-syarah dia, hasyiah dia, baca Kharidah Bahiyah dengan syarah-syarah dia, dan kitab-kitab yang lain lah seperti yang saya sebutkan tadi. Bermula dengan yang mudah-mudah tadi, kemudian baru berpindah kepada fasa yang pertama. Berpindah pada fasa pertama, baca kitab Imam Haramain, baca kitab Imam Ghazali, Imam Haramain, kemudian baca kitab Abu Bakar Baqilani, Ibn Furak, dan baca kitab Imam Abul Hasan Syari last sekali. Kemudian baru baca kitab yang fasa yang ketiga. Setelah selesai tu baru masuk kepada fasa yang ketiga, barulah nak kaji, nak baca, barulah baca Fakhruddin Ar-Razi sampai Taftazani. Ini yang bukan saya cakap ni, saya ambil nasihat daripada Syekh Said Qudah. Syekh Said Qudah ni ulama Jordan yang masih hidup, memang kita kata ulama Asy'ariyah kontemporari lah, muasirah yang sekarang ni hidup lagi. Ada kuliah-kuliah dia dalam YouTube, siapa kajian boleh tengok, tapi dalam bahasa Arab lah. Ataupun nak belajar dengan anak murid dia, boleh ada Habib Ali Bakir ke Bakir tak pasti lah. Habib Ali Al-Bakir ke Al-Baghir ke, dia duduk di Gombak sana, di Sungai Cincin dekat dengan UAE sana. Dia ada buat kelas tu, dalam YouTube pun ada, boleh tengok. Itu mudah sikit lah cakap Melayu tapi Indonesia lah. Bahasa Indonesia. Antara salah satunya murid Said Qudah. Jadi itu kalau nak mendalami Asy'ariyah lah di sini. Jadi kita kalau yang masih level bawah, kita step by step lah. Nanti saya akan buka Kifayatul Awam, insya-Allah. Kita akan belajar akidah. Kemudian ada beberapa muqaddimah kalamiah dipanggil. Muqaddimah kalamiah dipanggil. Maksudnya ataupun dipanggil Nazariyatul Ma'rifat atau dipanggil Theory of Knowledge. Maksudnya sebelum kita mempelajari akidah plus ilmu kalam ni, dua-dua sekali lah. Ni kan tuan-tuan ni maksudnya akidah sudah bukannya budak darjah 1, budak darjah 2, semuanya berumur dah kan. Maksudnya dah belajar akidah berpuluh-puluh kali dah kan. Maka ada beberapa perkara yang penting sebenarnya belajar tentang, dipanggil Nazariyatul Ma'rifat, Theory of Knowledge ataupun Muqaddimah Kalamiah, apa saja nak panggil pun boleh lah. Maka di situ diterangkan beberapa dulu mukaddimah sebelum kita masuk pada ilmu kalam. Jadi saya sebut ilmu kalam ni maksudnya akidah yang dikuatkan dengan dalil akli. Faham Kalau akidah saja mudah. Akidah saja setengah jam je selesai belajar. Tak silap 10 minit pun boleh selesai belajar. Kalau akidah. Sebab akidah tak susah. Cuma yang susahnya bila belajar ilmu kalam, iaitu nak mengisbatkan akidah itu dengan dalil akal. Kalau nak mengisbatkan akidah dengan dalil nakal, maka itu mudah saja. Sebab apa? Akidah itulah dalil nakal sebenarnya. Akidah itu diambil daripada dalil nakli. Dalil nakli itulah yang menunjukkan akidah. Mudah saja. Cuma yang agak susah tu bila nak mengisbatkan akidah itu dengan dalil akli. Itu dipanggil ilmu kalam. Itu baru basic lah. Secara ijmali saja. Kalaupun yang tafsili nanti, itu yang masuk dalam yang Fakhruddin Ar-Razi semua itu yang tafsili lah, itu yang susah tu. Jadi ada beberapa saya rasa nak cerita malam ni pun mungkin tak sempat sebab dia agak panjang. Atau mungkin nanti saya selit-selitkan ketika kita baca kitab Kifayatul Awam tu pun nanti dia akan sebut juga sikit-sikit lah. Nanti saya bahas di situlah.
Makulatul Asyar adakah termasuk dalam ilmu kalam, Ustaz? Makulatul Asyar ini dia sebenarnya falsafah. Dia adalah falsafah. Okay. Dia ada dua. Satu dipanggil ilmu mantik, satu dipanggil makulatul asyar. Jadi biasanya makulatul asyar ni biasanya diasingkan daripada ilmu mantik. Ilmu mantik ni mukadimah untuk belajar falsafah. Mukadimah untuk belajar falsafah dan ilmu kalam. Makulatul asyar ini adalah qaul Aristotle. Makulatul asyar ni qaul Aristotle. Iaitu makulat. Makulat ni jinsil a'la. Ni dah masuk bab berat je ni. Makulatul asyar itu jinsul a'la. Maksudnya ada 10 perkara yang mana itulah pokok segala perbahasan manusia. Makulah. Makulah tu kan manusia percakapan, yang dicakapkan, benda yang dipercakapkan, yang dibahaskan. Maksudnya manusia dia bila dia berbicara, dia takkan lari daripada 10 benda ni. Benda mudah je sebenarnya. Cuma bila dia diolah dengan falsafah tu jadi susah. Ya, jadi susah. Ya. Ada soalan lagi, nanti saya jawab satu-satu. Jadi yang penting sebenarnya kalau orang tu nak mendalami lah syak, belajar akidah yang sempurna, belajar ilmu mantik, belajar makulat. Jadi dengan belajar mantik dengan makulat ni membantu dia untuk memahami ilmu kalam dan memahami falsafah. Sebab apa? Istilah, belajar istilah je. Teori-teori dan istilah. Sebab apa? Kalau kita tak belajar ilmu mantik dan makulat, susah kita nak faham uslub-uslub yang digunakan oleh mutakallimin. Jadi penting belajar ilmu mantik dengan ilmu makulat ni untuk memudahkan kita memahami ilmu kalam yang digunakan oleh mutakallimin. Ketika rad falsafah, ketika rad Mu'tazilah guna istilah-istilah tu, tak belajar memang tak faham. Saya pun mula-mula tak faham. Saya pun belajar mantik juga, belajar makulat juga. Makulat asyar ni sebenarnya dia nak bahas 10 perkara. 1 jauhar, 9 lagi arad. Itu saja. 1 jauhar, 9 arad. Falsafah ni dia bahagikan arad ni kepada 9. Arad kepada 9. Arad kaif, arad kam, aina, mata, kemudian mil, idhafah, kemudian nisbah, kemudian wada', kemudian fi'al dan infial. 9 arad menurut falsafah. Beza dia, falsafah kata arad yang 9 ni wujud. Cuma mutakallimin tak. Mutakallimin kata tidak ada. Arad ada yang wujud, ada yang wujudi, ada yang i'tibari. Jadi kebanyakan daripada makulat-makulat asyar itu yang bahagian aradnya mutakallimin mengatakan kebanyakannya amru i'tibari. Adapun yang wujud hanya makulat kaif. Makulat kaif itu wujud. Yang lain itu kebanyakannya ada pembahagian lain lah. Itu nanti dalam panjang. Sebab menurut mutakallimin pembahagiannya dua saja, jisim dengan arad. Arad nanti ada arad yang wujudi, ada arad yang i'tibari. Ada yang qaim bizat, ada yang i'tibari sajalah. Seperti makan, tempat, makan, zaman itu i'tibari. Menurut mutakallimin jumhur i'tibari. Dia ada khilaf tu di kalangan mutakallimin. Jadi arad-arad di kalangan dalam kitab saya ni, tu yang saya kata saya nak bahas tentang arad tabi'iyah tu panjang istilah dia. Tak apa, pelan-pelan. Kemudian ada yang tanya semalam tentang ilham. Adakah ilham tu sebagai dalil lah? Dia yang disepakati oleh ahli sunnah wal jamaah, sumber ilmu tu 3 je. Hissi, akli dengan nakli. Hissi, akli dan nakli. Adapun ilham itu tidak boleh jadikan dalil untuk secara umum. Untuk individu boleh. Ahli-ahli sufi kan, ahli-ahli sufi tasawuf dia dapat ilham itu hujah untuk diri dia boleh. Tak boleh dia buat hujah untuk umum. Itu tak, dia bukan muktabar. Boleh jadi hujah yang untuk diri dia, tapi untuk umum tak boleh jadi hujah yang muktabar. Dalam akidah Nasafiyah, Imam Taftazani dah bagi tahu, dah syarah, ulama ahli sunnah sepakat bahawa yang hujah yang disepakati 3 saja, hissi, akli dan nakli. Jadi adapun ilham dan sebagainya itu untuk individu tersebut boleh lah. Untuk dijadikan hujah susah, nanti semua orang klaim dia dapat ilham, masalah nanti. Ilham culturally ada pembahasan panjang. Ilham tu mutabik dengan 3 tu boleh lah. Kalau ilham itu tidak menyalahi akal, tidak menyalahi syarak nakli, tak ada masalah.
Itu dalam syarah akidah Nasafiyah tu Imam Tafsazani bahas lah, dan kita lain pun banyak dibahas tariqah ilham ni. Kemudian dia kata, dia tanya pun tadi, situasi sekarang ni kita perlu berpegang kepada manhaj akidah kalam atau akidah ahlul hadis? Dua-dua. Dia ahlul hadis dengan maksudnya bila ahlul hadis kita kata manhaj ahlul hadis, maksudnya dia tak tahu dalil akli, tu je. Maka kita kata dia taklid. Dia taklid. Jadi kita kalau adalah Asy'ariyah tak boleh taklid. Taklid berdosa. Pendapat yang muktamad berdosa. Kalau ikut Imam Sanusi tak sah iman. Lagi susah. Imam Sanusi dengan Imam Abu Bakar Ibn al-Arabi kata, Ibn al-Arabi yang bukan yang Sufi tu, yang Maliki, tak sah. Nanti dalam Kifatul Awam kita akan bahas bab ni. Dalam Kifatul Awam, dalam mukadimah dia sebutlah boleh tak boleh taklid. Maksudnya ikut manhaj hadis tu maknanya tahu akidah saja, tak tahu dah dalil akli. Itu nanti dibahas dalam Kifatul Awam insya-Allah. Bukan zaman sekarang, zaman dulu, sepanjang zaman. Kalau Asy'ariyah lah, kalau nak jadi Asy'ariyah punya fatwa muktamad, kalau tak tahu dalil akli berdosa. Mukmin asin. Mukmin tapi berdosa sebab meninggalkan kewajipan. Sebab dalam 600 lebih ayat saya dah terangkan sebelum ni, Allah Taala bagi tahu suruh afala yanzuru, afala tatafakkurun, afala taqilun, kan? Maka di situ ulama Asy'ariyah ambil keputusan bahawa wajib nazar tu. Kalau tak, Allah takkan ulang sampai berpuluh-puluh kali. Jadi seperti mana ada kewajipan dalam fiqh, ada juga kewajipan dalam akidah. Tak susah pun, senang je. Tak susah, senang. Nanti saya buka kitab Kifatul Awam insya-Allah. Mudah, tak susah. Kata Syekh Sa'id Budah, jual beli lagi susah. Nak faham akad jual beli itu lagi susah daripada nak faham dalil akli akidah. Dalil akli ijmali akidah mudah saja. Siapa boleh berjual beli di kedai, maka dia layak untuk belajar dalil akli Asy'ariyah. Mudah saja. Yang susah tu yang tafsili. Tafsili tak payah. Ada nanti saya akan terangkan dalam Kifatul Awam. Ada lagi soalan? Itu ringkasnya saya nak cerita Ara'ut Tabi'iyat dan sebagainya, ataupun manhaj Asy'ariyah. InsyaAllah saya akan selitkan dalam. Saya sebenarnya tak biasa mengajar pakai online ni sebenarnya. Saya tak selesa nak baca kitab ni, tak reti. First time ni saya mengajar online ni. Saya mengajar kalau ada murid kat depan, boleh. Jadi yang nak mendalami nanti insya-Allah bila Covid dah selesai, siapa nak datang mengaji talaki kitab, itu kita baca kitab Arab sepatah-sepatah, sebaris-sebaris kita baca. Saya tak reti sambil online sambil baca kitab tu, saya tak reti. Ni first time saya mengajar online ni. Jadi siapa yang nak takhasus dalam Asy'ariyah, saya pun masih belajar lagi. Tujuan saya buat kelas ni pun sebab saya nak tambahkan ilmu saya sebenarnya. Bukan nak kata saya dah khatam, dah hebat, dah tapau semua, tak ada. Sebab kita nak menjaga, nak ikat ilmu kita tu, kita kena mengajar lagi dan lagi, dia akan tambah kukuh. Cuma online ni sempena ni pun kan, sempena cuti Covid ni je pun. Jadi kalau nak betul-betul takhasus dalam akidah Asy'ariyah, boleh datang insya-Allah. Nanti tunggulah selesai Covid nanti. Sekarang tak boleh kan. Sebab saya mengajar di madrasah, kami buka kitab mengajar depan pelajar. Itu manhaj yang talaki yang sebenar. Ni online ni saya pun first time cuba-cuba je ni online ni. Jadi saya rasa sebab dia one way je kan. Ni one way. Jadi kalau di madrasah tu kita ada two way. Jadi ada respon daripada pelajar. Ini tanya-tanya soalan dalam type ni saya pun tak biasa. Tak kenal orang dia siapa. Ada lagi soalan? Cukup Cukup buat tentang Asy'ariyah. Orang awam je pun kan. Ada jugalah beberapa ustazah dalam ni, tapi dia orang tu dah cukup dah rasanya. Siapa nak takhasus boleh datang jumpa insya-Allah. Belajar betul-betul talaki, kita buka kitab. Dan insya-Allah besok mungkin kita akan buka kitab Kifayatul Awam insya-Allah. Boleh cukup setakat itu dulu. Apa yang baik daripada Allah Taala, pentadbir kelemahan saya lah, minta ampun pada Allah, minta maaf pada tuan-tuan muslimin muslimat, mudah bagi taufik untuk faham dan sampaikan dan tangguh dengan kafarah majlis. Subhanallah bihamdika, nasyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.